Ya. Oke, kita mula. Suratul Ankabut. Mulai ayat 13. Suratul Ankabut ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walayah milunna, dan sungguh ia mesti memikul, dan sungguh ia mesti memikul khotoyakum, akan kesalahan-kesalahan kamu. Nanti. Mana pula ni? Saya ulang balik ya tadi. Okey. Kejap ya. Saya ulang balik. Walayah milunna, dan sungguh ia mesti memikul asqalahum, akan bebanan-bebanan asqalahum, akan bebanan-bebanan mereka. Wasqalan, dan bebanan-bebanan ma'a, bersama, asqalihim, bebanan-bebanan mereka. Walayus alunna, dan sungguh mereka mesti ditanya. Dan sungguh mereka mesti ditanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Amma, dari apa yang kanu, adalah mereka yaftarun, mereka ada-adakan. Baik, ulang semula. Walayah milunna, yahmilunna, ya, dan sungguh mereka mesti memikul, ya. Dan sungguh mereka mesti memikul. Mereka, kalau tadi terjemah ia, tukar mereka ya, sebab tengok doma tu lunna, itu menunjukkan jamak, ya. Dan sungguh mereka mesti memikul asqalahum, akan bebanan-bebanan mereka. Wa asqalan, dan bebanan-bebanan ma'asqalihim, bersama bebanan-bebanan mereka. Bebanan di sini ialah dosa. Ya, dosa. Kalau kita menyesatkan orang, kita dah tanggung dosa kita. Kita tanggung, ya, orang yang kita sesatkan. Orang yang sesat tu menanggung dosa juga. Ya, tapi kita nanggung lagi dosa dia lagi. Jadilah dosa yang bertimpa-timpa inilah yang paling dikuatiri. Ya. Kadang dosa kita ni, kata orang, tak seberapa lah. Tapi kalau dah dicampur-campur dengan dosa orang lain pun kita tanggung. Ya, bayangkanlah berapa banyak dosa kita. Bukan maknanya bila kita tanggung dosa mereka tu, ya, dia tak menanggung dosa. Bukan. Dosa kita menyesatkan mereka. Macam tu. Ya, bayangkan kita buat satu buku. Ya, kita buat satu buku atau kita bagi satu amalan. Tapi amalan itu bukan amalan Rasul, tapi kita kata ini dari Rasul. Ya. Lalu kita pun sebarkanlah, ya, dekat, ya, kita punya grup, ya, atau nak besar lagi, viralkan. Kita viralkan, semua orang boleh baca. Kemudian ramailah yang terpengaruh mengikut. Kita tahu
Setiap orang yang terpengaruh dan mengikut itu, kita telah menanggung dosa buat orang yang mengikuti. Orang yang mengikuti setengahnya dia tak tahu diikut je. Setengahnya dia tahu, setengahnya dia tak tahu diikut je. Oh bagus ni, ya amalan ni. Tapi amalan ini bukan amalan Rasul, dikata amalan Rasul. Bayangkanlah berapa banyak dosa kita tanggung. Ya. Tu hati-hatilah. Yang dosa macam ni lah yang paling dikhawatiri. Sebab itu dalam hal-hal agama ni, baik amalan, biarlah terang. Kalau misal kata, ya daripada Rasulullah, jelas daripada Rasulullah sahih, bagilah tahu. Terangkan tak apa. Kita tambah dapat pahala. Ya, kita dapat pahala dan orang yang mengamalkan lagi, kita dapat pahala daripada dia yang mengamalkan. Bayangkan. Tapi kalau sebaliknya, kita menanggung dosa macam mana orang yang lain menanggung dosa. Bayangkan. Jadi hati-hatilah. Itu dikatakan di sini. Sungguh mereka mesti memikul akan bebanan-bebanan mereka dan bebanan-bebanan bersama bebanan-bebanan mereka. Bebanan tu kena tahu dosa. Ya. Tapi kalau ada orang kata, tak apa, engkau buat je lah. Kalau salah saya, tanggung dosa. Ya? Jadi, perasaan orang yang membuat ni, tak apa, kita tak ada dosa. Ya, orang dah tanggung dosa kita. Ini silap kita. Ya? Kalau kita berfaham macam tu, oh kita tak apa. Kalau kita salah pun orang tu yang tanggung. Ya? Kita tak ada dosa. Ini silap. Ya, besok di akhirat, ya, orang yang dikatakan menanggung dosa tadi masuk neraka, kita masuk neraka, maka kita cakap dengan orang yang menanggung dosa kita cakap, ya, dulu saya mengikut engkau. Ya, boleh tak engkau lepaskan kami daripada azab Allah ni, daripada neraka ni. Dia kata masing-masing kita semua masuk neraka, tak ada siapa yang boleh lepas daripada hukuman Allah. Ya. Jadi, orang yang dikatakan menanggung dosa kita pun tak boleh nak selamatkan kita daripada azab Allah. Dia lagi memang tak boleh lepas. Apalagi kita pun masuk kerana kita mengikutinya. Ini berhati-hatilah dalam hal ini. Ya. Sebab itu kadang takut nak viral-viralkan benda-benda yang dikatakan sebagai amal-amalan. Tapi amalan tu tak sahih. Ya. Memang takut. Ya. Kadang bila kita tengok masing-masing, bila kita campur orang-orang tua-tua kita lah. Oh, sakit lutut, tak kak apa? Dia punya ayat tu macam mana? Alah, tak tersebut pula. Ayat yang selalu ayat yang selalu diviralkan tu. Apa ayat itu? Yang batostum, malah lupa pula batostum. Iza batostum jabirin. Gosokkan dekat lutut tu, tepukkan dekat lutut tu, baca iza batostum jabirin. Oh, viral. Ramai orang amalkan. Ingat tak? Ayat tu tak kena mengena dengan lutut dan tak ada pun sunnah Rasulnya yang kita boleh yakin itu untuk sakit lutut. Jadi kita sudah buat satu amalan yang bukan diajar oleh Rasul dan bukan dikendaki oleh Quran. Memang ayat tu ayat Quran, tapi kita sudah salah guna. Ya. Apabila kamu membalas dalam keadaan yang zalim, yang sombong. Ya. Kena mengena dengan lutut ke? Balas sombong tu. Ya. Iza batostum, apabila kamu membalas, batostum jabirin, kamu membalas dengan keadaan sombong. Apa kena mengena dengan lutut? Tak ada kena mengena. Ya? Itu hanya nak menerangkan macam mana kezaliman pemimpin yang membalas dengan keadaan yang aniaya. Jadi kena faham. Jadi saya tidak amalkan, tapi saya dengar. Jadi orang yang menyampaikan ni
tokoh sebagai tokoh perubatan Islam. Wah, orang pun sukalah kerana perubatan Islam. Ya. Tapi kita tahu tak, ayat itu tak ada kena-mengena dan bukan sunnah Rasul. Ya. Kita main cedok ya. Puan-puan pun boleh cedok mana-mana lah. Gasak je cedok-cedok. Buatlah. Ini cakap dengan ini untuk sakit mata. Ini untuk sakit hidung. Ini untuk sakit hati. Buat je. Boleh tak? Boleh. Kalau agama boleh macam tu, kalau Quran yang kita baca untuk tujuan penyakit, ambil lah. Orang awam ni ngikut je. Ya. Ya. Jadi, kalau macam tu rusaklah. Ya, agama ni rusak, Quran pun rusak. Hanya dipermain-mainkan untuk itu. Orang bukan nak mengamalkan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Tapi nak belajar Quran, nak jadi dukun. Itu tujuannya. Nak belajar Quran, nak jadi dukun. Salah jalannya. Ya. Padahal bila kita baca tafsirannya, ya, kita nampak jalan petunjuk. Ya. Tapi kita tak ada nak jadikan dia sebagai petunjuk. Kita baca, ini untuk mata. Ini untuk hidung. Ini kalau sakit lutut. Ini kalau nak jadikan pengasih. Kan? Macam itulah dia punya amalan Qurannya. Ya, mudah-mudahan kita faham apa yang dikehendaki oleh Al-Quran ini. Ya. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, dan sungguh mereka mesti ditanya pada hari kiamat dari apa yang mereka ada-adakan. Nanti besok di akhirat, ya Allah akan tanya apa yang mereka telah ada-adakan dalam agama ini. Ya. Jangan main-main kita buat amalan-amalan suka kita. Ya. Sedangkan tidak ada petunjuk Rasulnya. Tidak. Ya, digunakan ayat itu bukan untuk kegunaan itu. Kita gunakan, besok kita akan ditanya. Dan kita menanggung orang-orang yang telah mengamalkan dengan cara tak betul. Ya. Baik. Ya. Kalau ikutkan logik macam ni. Kita kata dengan orang. Kalau kita nak temu duga, jangan lupa kita baca ayat ni. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Baca 3 kali. Ya. InsyaAllah nanti temu duga kita akan berjaya. Pasal apa? Kat situ ada bunyi tanya. Ya. Bunyi ditanya. Agarnya untuk temu duga. Macam itulah perangai dia orang. Jadikan ayat Quran macam tu. Ya. Kalau nak tahu. Ya. Jadi kita berhati-hatilah. Ya. Bukan itu tujuan Al-Quran. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-14. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Arsalna, telah kami utuskan. Telah kami utus, ya. Telah kami utus. Nuhan akan Nuh. Ila qaumihi, kepada kaumnya. Fala bisa, maka telah tinggal ia. Fihim, pada mereka. Alfasanah, 1000 tahun. Illa khamsin, kurang 50. Aman, tahun. Fa'akhazahum, maka telah menimpa ia akan mereka. Maka telah menimpa ia akan mereka. Tufan, oleh taufan. Wahum, walhal mereka. Zalimun, orang-orang yang zalim.
Baik, saya masuk mula. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan demi sungguhnya telah kami utuskan akan Nuh kepada kaumnya. Ya, kaum Nuh ni terkenal namanya Bani Rashid. Dan dia ada raja. Tapi raja ni menyembah berhala. Jadi kaumnya menyembah berhala. Ya. Dikatakan sebagai Bani Rashid. Bani Rashid tu raja itulah. Ya, jadi keturunan ini semua menyembah berhala. Fala bisa fihim alfasana, maka telah tinggal ia pada mereka 1000 tahun, illa khamsin, kurang 50 aman tahun. Ya, ini bahasa Arab. Ya, dia selalu meletakkan bilangan dengan perkataan illa, biasa dengan makna kurang. Ya, macam contohnya as-sa'atu, kita katakan pukul 3. Ya, as-sa'atu salasa illa asyara daqiqah. Ya, atau daqaik. Maknanya illa, illa di situ ada makna kurang. Contohnya kita kata pukul 3 kurang 10 minit. Ini biasa orang Indonesia dia sebut macam tu. Ya, orang Indonesia pun akan nyebutnya biasanya macam tu. Pukul apa? 10 kurang 10. Kita tak ada. Kita 9:50. Ya, kita kata 9:50. Ya, dia kata pukul 3, pukul 2:50. Dia tak, dia kata pukul 3, dia sebut 3. Ya, pukul 3 kurang 10. Jadi illa khamsin di sini digunakan untuk bilangan dengan makna kurang. Apa maksudnya? Nabi Nuh umurnya 1000 tahun kurang 50. Maksudnya apa? Kurang 50 tahun. Maknanya 95 tahun. 950 tahun. Hoyo, panjangnya umur. Kita 100 tahun, Mahathir tu dah dekat 100 tahun tu Mahathir tu. Sebagai contoh, Mahathir dekat 100 tahun. Tinggal berapa tahun? 3 tahun lagi ke? Atau 2 tahun lagi? 100 tahun tu. Masih tak mengalah. Pejuang tu. Tubuh lagi pejuang. Tak nak kalah lagi. Tengok. Tapi jangan, kita bolehlah ambil pengajaran dari kesihatan dia, macam mana dia jaga kesihatan. Boleh ambil pelajaran itu, tak ada salahnya. Dia boleh jaga kesihatan macam tu, boleh, tak ada salahnya. Jadi Nabi Nuh dulu 950 tahun puasnya hidup zaman tu. Kalau dapat cucu, cicit, dah apa-apa lagi dah tak boleh sebut dah. Dia punya lapis tu. Kita cucu, cicit tu ni dah selesai dah. Kita pun dah tak ada dah. Kita pun dah tak ada. Tapi zaman Nabi Nuh, bukan cucu, cicit, oneng-oneng ke apa ke bawah tu. Macam-macam gelaran lagi kita pun tak tahu. Dah jumpa lagi tu. Boleh jumpa lagi. Jadi macam itulah panjangnya umur ketika itu. Kenapa panjang umur? Dunia masih luas. Nak ke utara, nak ke selatan tak ada orang. Masih luas dunia. Kalau orangnya besar-besar, tinggi-tinggi macam pokok kelapa, masa itu tak ada hal. Sebabnya dunia ni luas lagi. Inilah Nabi Nuh diutus kepada kaumnya. Dia dah tinggal dengan kaumnya begitu lama, tapi kaumnya yang mau beriman hanya 80 orang sahaja. Itu dalam hadis diterangkan, besok pada hari kiamat ada Nabi, pengikutnya seorang dua. Ada Nabi, tak ada pengikut. Dia seorangnya, tak ada pengikut. Ada Nabi, jumlahnya
ramai. Tapi paling dalam banyak Nabi itu, selain daripada Nabi Muhammad, diterangkan yang paling ramai ialah Nabi Musa. Nabi Musa yang paling ramai antara umat Muhammad lah. Jadi umat Muhammad ni paling ramai lah. Maksudnya Nabi Muhammad yang paling ramai umat. Tapi kedua besar ialah Nabi Musa alaihissalam. Diterangkan. Ya. Fa'akhazahumut tufan wa hum zalimun. Maka telah menimpa ia akan mereka oleh taufan. Walhal mereka orang-orang yang zalim. Ya. Allah telah turunkan bala yang bernamanya, kita sebut taufan, Arabnya tufan. Ya. Kita sebenarnya ambil daripada Arab. Ya, taufan yang kita sebut tu. Ya. Arabnya tufan. Tufan, kita taufan. Sebab kita ikut rumi, tawa tau. Ya, jadi taufan. Allah timpakan taufan, ya, mengenai mereka dan menenggelamkan mereka. Ya. Wahum zalimun, walhal mereka orang-orang yang zalim. Ya. Jadi akhirnya kaum atau disebut Bani Rasib ni tenggelam. Ya, Allah tenggelamkan. Dan termasuk juga anaknya, ya, Kan'an, termasuk juga ya isterinya. Ya, isteri yang mengikut tu isteri yang soleh. Ya, seorang anak lagi isterinya ibu kepada Kan'an sama dengan anaknya. Dia tak nak ikut naik kapal tu. Dia kata dia boleh selamat. Ya. Itu yang dikatakan ya mereka tu ya kafir. Keduanya kafir, tidak mau mendengar nasihat bapanya dan suaminya. Ya. Baik, sama lagi ya ayat yang ke-15. Fanjahu, maka telah kami selamatkan akannya. Maka telah kami selamatkan akannya. Washab, dan penghuni Safinah, ya bahtera. Waja'alnaha, dan telah kami jadikan akannya. Dan telah kami jadikan akannya ayatan, satu tanda, lil alamin, bagi sekalian alam. Saya semak semula. Fa'anjainahu wa ashabas safinah. Ya, maka telah kami selamatkan akannya, Allah selamatkan Nabi Nuh daripada taufan dan banjir besar itu. Ya, dan juga ashabas safinah, ya, penghuni bahtera. Ya, bahtera ni buat sendiri, bukan tiba-tiba dah ada. Buat tu. Ya. Dan tak tahulah besarnya, katanya mengikut ya yang diperolehi, katanya sebesar 3 padang bola. Ya, dia punya besar kapal dia. Orang besar-besar. Ya. Dan buatnya bukan sehari dua siap. Bertahun-tahun dia siap kumpulkan, ya, dia ejek-ejek, dia apa, dibuat je kan, ya. Buat kapal tu sampai siap, makan bertahun-tahun, ya. Wajalnaha ayatan lil alamin, dan telah kami jadikan akannya satu tanda bagi sekalian alam. Itulah satu tanda ya untuk bagi sekalian alam ni, maknanya untuk makhluk, manusia dan jin, supaya jadikan pengajaran cerita Nabi Nuh ini. Macam mana akhirnya ya manusia-manusia yang kufur, ya Allah binasakan mereka. Yang dibinasakan tu, itu dah kira dicap sebagai ya manusia yang kafir. Artinya, ya mati mereka, besok di akhirat mereka ada golongan yang tidak selamat di akhirat. Ya, yang selamat mana yang beriman, yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Itulah yang selamat. Ya. Lagi, sambung lagi, wa Ibrahim, dan Ibrahim.
Is di waktu. Qala telah berkata ia. Li qaumihi bagi kaumnya. U'budu sembahlah olehmu. Allah akan Allah. Wattaquhu dan bertakwalah olehmu. Wattaku dan takutlah olehmu akannya. Dan takutlah olehmu akannya. Kita tak terjemahkan takwa sebab kaumnya kafir. Jadi kaumnya kafir kita kena terjemahkan takut. Kalau yang beriman kita terjemahkan takwa. Ya. Sambung zalikum yang demikian itu. Khairun lebih baik. Lakum bagi kamu. In kuntum jika adalah kamu. Ta'lamun kamu mengetahui. Semak semula. Wa Ibrahim dan Ibrahim. Tadi Nuh ya. Ini Ibrahim. Ni. Iz qala liqaumihi di waktu telah berkata ia kepada kaumnya ubudullah sembahlah olehmu akan Allah wattaqu dan takutlah olehmu kepadanya. Takutlah akan ya akibat atau azabnya. Zalikum khairul lakum yang demikian itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun jika adalah kamu mengetahui. Ya, kaum Nabi Ibrahim juga adalah kaum yang tegar menyembah berhala. Ya. Jadi ya, kedatangan Nabi Ibrahim ya, memberikan petunjuk atau tunjuk ajar untuk mentauhidkan Allah. Ya. Ini ya, kedatangan Rasul-Rasul ni kebanyakannya ketika umatnya sudah rusak akidah mereka. Tengok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan apa? Keadaan orang musyrikin semua menyembah berhala. Dia punya akidah dah rusak. Ya Allah, bangkitkan Nabi SAW. Ya, begitu juga zaman Nabi Ibrahim. Ya. Baik, sama lagi. Innama sesungguhnya tidak lain. Ta'buduna kamu sembah. Min daripada. Dunillah selain Allah. Authanan. Berhala. Watahlukuna. Dan kamu ada-adakan. Dan kamu ada-adakan ifkan, kedustaan. Innal lazina sesungguhnya orang-orang yang nanti sesungguhnya segala yang. Sebab yang dimasukkan sini berhala ya. Jadi kita terjemah segala yang. Kalau orang, kita sebut orang. Sesungguhnya segala yang itu menunjukkan berhala. Ta'buduna kamu sembah. Min daripada. Dunillah selain Allah. La yamlikuna. Tidak mereka miliki. Lakum bagi kamu. Rizqan akan rezeki.
Fabtahu, maka carilah olehmu. Indallah, di sisi Allah. Ar-rizqa, akan rezeki. Wa'buduhu, dan sembahlah olehmu akannya. Washkuru, dan bersyukurlah olehmu lahu, kepadanya. Ilaihi, kepadanya. Turja'un, kamu dikembalikan. Simak semula. Ini masih zaman Nabi Ibrahim, ya. Zaman Nabi Ibrahim. Jadi cerita ni cerita berkaitan Nabi Ibrahim lagi. Kata Nabi Ibrahim, innama ta'buduna min dunillahi awsana. Sesungguhnya tidak lain kamu sembah daripada selain Allah adalah berhala-berhala. Yang kamu sembah itu adalah batu-batu, ya, tanah-tanah yang diukir menjadi berhala. Watahluku naifkah, dan kamu ada-adakan kedustaan. Kononnya inilah sekutu Allah. Kononnya, ya, berhala ini dapat menyelamatkan kita. Dan juga dikatakan yang berhala ini pula dia melakukan akan boleh membuat kejahatan. Jadi kita kena berlindung dengan berhala ini. Jadi macam tu, semuanya ifkan. Hanya sesuatu yang direka-reka sahaja, diada-adakan. Ifkan ni kedustaan. Dia buat dusta je. Innal ladzina ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya segala yang kamu sembah, mana kamu sembah ni berhala itu, daripada selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa. Tidak mereka miliki bagi kamu akan rezeki. Kamu minta rezeki kepada berhala. Berhala itu tidak dapat mendatangkan rezeki. Bahkan kita sendiri yang bagi rezeki kat berhala tu. Apa tidaknya, ya, kita sendiri yang kena bawakan makanan-makanan sajian buat mereka. Ya, bagi susu, ya, bagi bunga, bagi makan, ya. Siapa yang buat? Ya, kita yang bagi makan kat dia. Bukan dia bagi makan kita. Bukan dia bagi rezeki kat kita. Ya. Wabtagu indallahi rizqa. Kata Allah, kata Nabi Ibrahim, maka ya, mintalah olehmu atau carilah olehmu di sisi Allah akan rezeki. Bukan cari kepada berhala. Wa'buduhu, dan sembahlah olehmu akannya, iaitu Allah. Washkurulahu, dan bersyukurlah olehmu kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah, sembahlah Allah. Ilaihi turja'un, kepadanya kamu dikembalikan. Kamu akan balik kepada Allah jua, ya. Baik, ayat lagi 18. Wa'in, dan jika tukadzibu, kamu berdusta. Dan jika tukadzibu, kamu mendustakan. Faqad, maka sesungguhnya. Kazzaba, telah mendustakan ia. Umamun, umat-umat. Min qablikum, daripada sebelum kamu. Wama, dan tiada. Ala rasul, atas rasul.
illa melainkan al-balagh penyampai, mubin yang terang. Semak semula. Wa in tukadzibu, dan jika kamu mendustakan. Di sini balik kepada Nabi, Nabi Muhammad. Maknanya kamu di sini ialah kamu penduduk Mekah. Jadi kalau cerita-cerita yang disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim contohnya. Dan jika kamu mendustakan cerita ini ataupun wahyu ini, faqad kazzaba umamun min qablikum, maka sesungguhnya telah mendustakan ia oleh umat-umat daripada sebelum kamu. Bukan kamu saya dustakan umat-umat dulu, umat Ibrahim, umat Nabi Nuh pun mendustakan rasul-rasul. Wa ma 'ala rasuli illal balagul mubin, dan tiada atas rasul melainkan penyampai yang terang. Jadi rasul hanya tugasnya menyampaikan segala kebenaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Rasul bersifat tabligh. Tabligh ni maknanya menyampaikan, dia tidak menyembunyikan. Apa lawan tabligh? Tabligh lawannya ialah kitman. Kitman maknanya menyembunyikan. Jadi ingat, Rasul tidak menyembunyikan. Al-Quran ni dah cukup lengkap 30 juzuk. Lengkap, Nabi tak ada pun sembunyikan satu pun. Terkadang bila kita baca-baca berkaitan peribadi Nabi, keluarga Nabi, isteri Nabi, kadang rasa nak bacakan tu kalau ibarat kita lah malu nak ceritakan hal keluarga kita, keaiban keluarga kita. Tapi oleh kerana itu wahyu, Nabi tidak mau menyembunyikannya. Jadi Nabi tetap terangkan. Jangan kata Al-Quran ini tak cukup. Al-Quran ini dah cukup. Kalau di Iran, Al-Quran ini ada tambahan 3 surah lagi. Jadi bukan 114 surah. Tambah 3 lagi. 4, 5, 6, 7. Jadi 100 17. Kita 114 surah. Dia 117 surah. Macam itulah dikatakan oleh mereka, katanya Nabi dulu lupa nak menyampaikan. Alasan dia dulu, Nabi lupa nak menyampaikan. Jadi siapa yang menambah ni? Ayatullah lah. Ayatullah dia tu yang sebut ayatullah tu. Itu orang besar sekali dalam kalangan Iran. Dialah yang membuat 3 surah tu. Penambahan tu kononnya Rasul dulu lupa nak menyampaikan. Kalau pergi Iran ada surah namanya surah Al-Muslimun, surah Al-Wilayah, tajuk dia Al-Wilayah. Satu lagi surah apa saya lupa lah. Ada 3. Itu di Iran punya Quran. Ada penambahan. Hati-hatilah kalau kita tengok ada lebih daripada 14 surah tu, itu bukan Quran yang sebenar, ada penambahan. Baik, sampai situ dulu untuk Quran. Kita sambung dengan pelajaran sorof. Cuba buka mic. Sampai bilangan berapa kita belajar sorof hari itu. Sorof tu ada nombor, bilangan berapa tu. Buka mic, boleh buka mic. Buka mic. Buka tak? Tak dengar. Tak tahu nombor berapa. Ha? 5. Nombor 5 tasrif lafif ya. Lafif. Lafif ni
Ialah huruf mu'talnya melilit ya, melilit awal dan akhir. Sorry. Lafif ni huruf mu'talnya dua di akhir, sorry. Dua di akhir. Jadi huruf sahihnya di awal. Ya. Huruf sahihnya di awal. Contohnya perkataan rawa. Rawa ghin. Itu yang sahih. Wa ya depannya mu'tal. Huruf mu'tal. Jadi itu dikatakan multawif. Disebut lafif ya. Lafif. Jadi dua mu'tal di akhir. Baik, kalau dah buat, cuba kita buat semakan ya. Rawa mudhari'nya apa? Yarwi. Masdarnya apa? Rawayatan ataupun ghayyan. Ghayyan ataupun ghayyan. Amarnya apa? Irwi. Nahi tak la tarwi. Isim fa'il rawin. Isim maf'ul marwiyun. Makan zaman alat. Marwan miguan. Madi majhul ruwiya yurwa ya. Baik, itu nombor satu. Nombor dua, tawa. Tawa mudhari'nya yatwi, masdarnya toyan, amar, itwi, nahi, la tatwi, isim fa'il. Tawin, isim maf'ul matwiyun. Makan zaman alat. Ya, matuan, mituan. Madi majhul tuwiya, mudhari majhul yutwa. Okey, nombor tiga, rawa. Rawa mudhari'nya yarwi. Masdarnya riwayatan. Yang selalu belajar hadis riwayat. Ini masdar lah tu. Daripada rawa. Madinya rawa. Ya. Nah, amarnya apa? Amar. Irwi. Nahi la tarwi. Isim fa'il rawin. Isim maf'ul marwiyun. Isim maf'ul makan zaman alat. Mirwan. Ya. Madi majhul, mudhari majhul. Ruwiya yurwa. Okey, nombor 4, kawa. Mudhari'nya apa? Yakwi. Masdarnya kayyan. Amar ikwi. Nahi la takwi.
Isim fa'il kawin. Isim maf'ul makwiyun. Makwiyun. Makan zaman alat. Makwan, mikwan. Ya. Madi majhul, mudhari' majhul. Kuwiya, yukwa. Baik, nombor 5, hawa. Mudhari'nya apa? Yahwi. Yahwi. Masdarnya? Huwiyan. Huwiyan. Amar? Ihwi. Ihwi. Nahi? La tahwi. Isim fa'il hawin. Isim maf'ul mahwiyun. Makan zaman alat. Mahwan, mihwan. Madi majhul, mudhari' majhul. Huwiya, mudhari' majhul. Yuhwa. Yuhwa. Okey. 1 untuk makna mengikut wazan. Nombor 4, mensetrika. Kita sebut menggosok lah. Senang. Menggosok. Okey, kalau madi apa? Kalau madi apa? Telah menggosok ia. Kalau mudhari' ia menggosok. Masdar gosokkan. Gosokkan. Amar gosoklah oleh engkau. Nahi jangan kau gosok. Isim fa'il yang menggosok. Isim maf'ul yang digosok. Makan tempat menggosok. Zaman masa menggosok. Alat iron lah. Iron lah tu. Alat menggosok tu iron lah tu. Ya. Mikwan. Ya. Madi majhul telah digosok ia. Mudhari' majhul ia digosok. Okey ya, untuk tasrif lafif ya, kita dah lepas dah melepasi latihan. Jadi akan datang ya bilangan yang ke-6 ya. Bilangan yang ke-6 ni tasrif multawi. Tahu tak multawi? Multawi ni mutalnya di awal dengan di akhir. Jadi huruf sahihnya tengah-tengah. Huruf sahihnya tengah-tengah, multawi. Contohnya saya bagi perkataan, ya, contoh perkataan, ya, waza, ya, wazalia. Jadi perkataan yang sahih zal saja. Wa tak sahih, ya tak sahih. Jadi macam mana bunyinya? Wazal dengan ya bunyinya waza. Bunyi waza, tak boleh wazaya. Ya. Makna waza tu mencakar. Ya. Dan saya dah hantar pada grup ya, tengok sendiri dalam grup. Saya dah hantar, nanti tengok sendiri latihan untuk multawi. Ya. Multawi ni ingat ya, dia melilit awal dan akhir dia punya huruf mu'tal dia. Yang sahih tengah-tengah.
Ya. Jadi macam mana kalau sahih itu tengah-tengah? Kena tengok pada fi'il amarnya macam mana. Dia akan hilang huruf mu'tal tu. Ya. Tinggallah huruf yang sahih saja. Kalau wa zal ya, yang sahih hurufnya apa? Zal. Bila amar tinggal zal saja. Itu kena tahu tu. Ya. Okey, sekadar itu dulu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.